Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita, Dato' Amar Jaul Samion secara rasminya telah tamat tempoh perkhidmatan sebagai Setiausaha Kerajaan Sarawak pada 30 Jun ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki kini memangku jawatan Setiausaha Kerajaan Sarawak menggantikan Dato' Amar Jaul yang telah menggalas jawatan tersebut sejak 22 Ogos 2019. Majlis Serah Tugas Setiausaha Kerajaan Sarawak telah diadakan dalam satu majlis ringkas di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Khamis. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Pentadbiran Dato' Ik Pahon Joik serta pengarah-pengarah dari unit-unit di bawah Jabatan Premier Sarawak. Untuk rekod, Dato' Amar Jaul telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam negeri lebih 42 tahun. Sebelum menjawat jawatan Setiausaha Kerajaan Sarawak, beliau merupakan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Transformasi Luar Bandar mulai 8 Ogos 2016 sehingga 16 Mei 2019 sebelum memangku jawatan Setiausaha Kerajaan Sarawak mulai 17 Mei sehingga 21 Ogos 2019. Beliau juga merupakan anak Iban kedua yang menggalas jawatan sebagai Setiausaha Kerajaan Sarawak setelah pelantikannya dinilai berdasarkan pengalaman luas beliau di dalam perkhidmatan awam sebelum ini. Terdahulu pada majlis yang sama, Dato' Amar Jaul telah menyaksikan simbolik penyerahan terima tugas unit imigresen dan pengurusan buruh ilmu daripada unit pentadbiran kepada pengarah ilmu Jack Merduko. Ilmu yang telah ditubuhkan pada 28 Oktober 2021 berperanan untuk memudahkan dan mengawal selia kawalan kemasukan warga asing ke Sarawak dalam usaha meningkatkan keselamatan dan menjaga kepentingan negeri ini. Hadir sama Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Dato' Ik Pahon Joik serta pengarah-pengarah dari unit-unit di bawah Jabatan Premier Sarawak. Berita diteruskan dengan Kerajaan Sarawak. Menerusi Jawatan Muzium Sarawak telah mengadakan Jerayawara Ordinan Warisan Sarawak 2019 bagi meningkatkan kesedaran dan memupuk minat masyarakat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan warisan di negeri ini. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1 Pelancongan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata beliau percaya melalui program ini masyarakat juga akan turut sama menyumbangkan usaha untuk bersama-sama menjaga dan melindungi budaya dan warisan tersebut agar ia terpelihara dan terpulihara dengan baik. And it is important that yes, we look through this kind of more of a sharing. Yeah, what we had before differences 2019 compared to 1993. So many years that the differences, and also question will be we passed through that in 2019. This is now 2022. It's about nearly 3 years now. The as I understand was after the passing after the Gazette, the SOP for the management and also the application and the areas of cover of our this ordinance, that a lot of work to be done to make sure that when it's ready, it's open, so there will be less or if no complication or no confusion, so to speak. And of course, beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Jerayawara Ordinan Warisan Sarawak 2019 di Hotel Imperial Miri pada Rabu. Datuk Sebastian Ting yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau menambah, pelaksanaan Ordinan Warisan Sarawak 2019 ini juga akan membantu dari segi pelancongan warisan. Now the implementation of this Ordinance 2019 will certainly help in terms of heritage tourism, especially on Section 32 in the Ordinance provides provision in regards to of declaration of the building, monument and sites as heritage. Now this will indirectly increase the values or add to values of the building, monuments and sites. You know, in addition to the declaration of the building as heritage, it will attract the tourists and researchers, either the locals or foreigners who come and visit Sarawak. Sementara itu, semasa berucap dalam Majlis Ulang Tahun ke-60 SUPP Cawangan Bintulu baru-baru ini, Datuk Sebastian Ting mengajak ahli Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP untuk memberi tumpuan kepada usaha membangunkan negeri ini tanpa mengira perbezaan latar belakang masing-masing. Katanya perpaduan dan kerjasama antara satu sama lain adalah sangat penting dan beliau percaya dengan usaha gigih, pengorbanan serta kepimpinan terdahulu SUPP berupaya meneruskan misi Sarawak untuk rakyat.
Beliau yang juga Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1 Pelancongan itu turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming atas kejayaan merampas kembali kerusi DUN tersebut daripada pembangkang pada pilihan raya negeri ke-12 PRN Sarawak yang lalu. Beliau percaya dalam tempoh 5 tahun akan datang, Johnny Pang dan pasukannya akan memberi sumbangan yang banyak kepada rakyat di kawasan DUN Tanjung Batu yang diwakilinya. Selanjutnya, pembinaan asrama pusat tingkatan 6 di daerah Limbang telah mencapai hampir 50% siap. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata pembinaan asrama berkenaan dijangka akan siap sepenuhnya pada akhir tahun ini. Ujarnya ketika ditemui media selepas menyempurnakan Prasmen Expo Pendidikan Yayasan Sarawak tahun 2022 peringkat daerah Limbang di Dewan Kampung Bunga Raya baru-baru ini. Pembinaan asrama itu akan memudahkan pelajar lepasan tingkatan 5 untuk meneruskan pelajaran di pusat tingkatan 6 yang mana silibusnya adalah sama seperti matrikulasi atau pra-universiti. Bercakap mengenai Expo Pendidikan Yayasan Sarawak itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata ia memberi peluang kepada pelajar lepasan tingkatan 5 khususnya untuk melihat peluang-peluang meneruskan pengajian di peringkat tertinggi. Dalam pada itu, beliau menyeru para pelajar menggunakan peluang yang telah disedia dan diberi Kerajaan Sarawak untuk meneruskan pengajian mereka terutamanya dalam bidang kemahiran separa dan kemahiran penuh serta bidang sains. Pada majlis itu juga, beliau turut menyampaikan voucher program bantuan pakaian seragam sekolah berjumlah RM180,000 secara simbolik kepada pejabat pendidikan daerah Limbang melibatkan 40 sekolah di daerah Limbang dan hadiah kepada 36 pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021. Berikut pula, Ahli Parlimen Kota Samarahan Datuk Rubiah Wang bersama pihak pejabat daerah Samarahan turun padang meninjau projek penyelenggaraan saliran di Kampung Baru Samarahan pada Khamis. Menurut beliau, pelaksanaan projek berkenaan merupakan inisiatif yang dilaksanakan secara berperingkat. Katanya ini kerana bagi matlamat untuk mengatasi masalah perparitan serta banjir kilat dalam kampung berkenaan turut menjadi keutamaannya. Hadir mengiring beliau ialah Pegawai Daerah Samarahan Anwar Daan, Kakitangan Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Kuching Samarahan dan Penghulu Kampung Baru Sunib Adis. Berita berikutnya, Jawatankuasa Pembangunan Komuniti dan Pelancongan Majlis Daerah Lubuk Antu MDLA Engkelili terus menyantuni masyarakat luar bandar menerusi program keselamatan, kesihatan dan kebersihan alam sekitar di Engkelili pada Selasa. Pengerusi Jawatankuasa tersebut, Kaunselor Masir Bitin hadir menyempurnakan program itu yang diadakan di Rumah Jelani Nangadarai Skrang pada sebelah pagi dan di Rumah Karin Nangamurad Skrang pada sebelah petang. Program tersebut bertujuan memberi kesedaran kepada penduduk luar bandar mengenai kepentingan menjaga diri dari segi kesihatan serta menghindari pelbagai kegiatan jenayah. Selain itu, kepentingan pengetahuan teknologi selaras dengan era digital masa kini turut ditekankan. Antara ceramah yang diberikan termasuk topik-topik kesihatan dan kebersihan alam sekitar, kebajikan pertanian dan juga hal-hal digital di samping pelaksanaan demonstrasi pemadam api kecil oleh agensi kerajaan yang berkaitan. Sementara itu, program ini juga memberi peluang kepada masyarakat tempatan melalui Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK untuk mengutarakan sebarang isu yang perlu diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.